Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita ke tajuk utama untuk malam ini. RUU 355 akan dibentang di Parlimen. Juga pelancong KL hilang ditelan ombak di Batu Buruk. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib diminta kemukakan laporan lengkap pencapaian agensi itu setahun lalu dalam tempoh sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata arahan tersebut diberikan kerana mahu menjadikan Mawib sebagai contoh dan teladan kepada negeri lain dalam urusan kutipan zakat serta penyelarasan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelasnya selain pencapaian laporan tersebut turut melibatkan hala tuju untuk tahun mendatang bagi meningkatkan prestasi serta mengatasi masalah atau kekangan yang terdapat di dalam institusi tersebut. Saya nak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam tempoh sebulan saya nak tahu inventory buku berapa yang ada yang belum diedarkan. Ya. Di pejabat apa yang ada. Semua itu yang disebut inventory mengikut tradisi Islam yang betul. Saya mahu Mawib memulakan tugas ini. Tengok apa dia soal governance dan tradisi governance ini Islam. Tengok bagaimana tata kelola yang baik dan dalam tempoh sebulan kemukakan laporan kejayaan yang lalu dan hala tuju yang baru. Beliau berkata demikian dalam ucap pertama Majlis Perasmian Karnival Mawib tahun 2024, 50 tahun memacu kegemilangan di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur siang tadi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyarankan agar Mawib menyelaraskan penyampaian bantuan zakat bersama agensi lain bagi memastikan rakyat yang amat memerlukan mendapat manfaat. Ia bagi memastikan setiap keluarga mendapat bantuan sepatutnya dan tidak ada keluarga yang tercicir daripada zakat berkenaan. Dalam isu berlainan, Datuk Seri Anwar mahu Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam supaya mendapatkan pandangan semua pihak terlebih dahulu dalam usaha memperkasa institusi Mahkamah Syariah. Perdana Menteri memaklumkan ia perlu melibatkan pandangan para ulama, mufti serta ahli akademik sendiri. Saya dah minta dalam majlis itu yang dipengerusikan oleh Tuanku Bahduli Yang Mulia Sultan Selangor, saya nak Jawatankuasa ini bincang dengan setiap negeri. Saya nak Jawatankuasa bincang dengan ulama-ulama dan para mufti. Saya mahu Jawatankuasa ini dengar pandangan para akademik dan siapa yang nak kebukakan. Tak menghalang. Biar dia dengar semua, dia putuskan, dia kebukakan pandangan dan kita teliti dari segi perlembagaannya, Jabatan Peguam Negara, dan kemudian Malik Raja-Raja bawa balik ke Jemaah Menteri kerana Jemaah Menteri yang mesti putuskan, kerana Jemaah Menteri yang kena bawa ke Parlimen dan ahli Parlimen kena bersetuju. Kalau pindah perlembagaan 2/3 daripada ahli Parlimen. Jelasnya ia turut melibatkan semua pihak berkepentingan tanpa mengira latar belakang politik masing-masing. Sementara itu, beliau membidas tindakan beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan mempolitikkan keputusan kes Ni Elin Zurina Ni Abdul Rashid. Tambahnya, keputusan itu perlu dihormati susulan ia merupakan satu keputusan yang mematuhi undang-undang negara. Sesi libat urus berhubung rang undang-undang RUU Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau RUU 355 kini sudah di peringkat akhir. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, RUU akan dibawa ke Kabinet terlebih dahulu sebelum ke Parlimen.
Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, sesi libat urus itu dikendalikan bahagian Undang-Undang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Semua stakeholders khusus di peringkat negeri-negeri, Majlis Agama Islam negeri-negeri, Mahkamah Syariah negeri-negeri dan juga Jabatan Agama Islam negeri-negeri telah dijemput untuk menghadiri sesi libat urus tersebut. Saya difahamkan oleh Datuk Hakimah KP JAKIM bahawa libat urus itu di peringkat yang sudah di peringkat terakhir. Jadi laporan belum lagi disediakan dan insya-Allah mereka akan sediakan laporan libat urus tersebut kepada saya insya-Allah. Sementara itu ditanya mengenai tempoh untuk membentangkan RUU 355 di Parlimen, ini jawapannya. Saya akan bincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita akan bawa semula cadangan rang undang-undang 355 ni kepada kabinet yang baru ni untuk mendapat keputusan dasar insya-Allah. Sebelum ke Parlimen. Ya, sebelum dibawa ke Parlimen. Sebelum ini, media melaporkan kertas cadangan RUU tersebut sudah berada di peringkat Peguam Negara. Namun tidak sempat dibentangkan susulan Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober 2022. Seorang pemilik syarikat dan pekerjanya mengaku bersalah mengemukakan dokumen palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PKSO bagi menuntut insentif program Penjana Kerjaya 2.0 atau Penjana berjumlah RM5,300 3 tahun lalu. Sehubungan itu, Mahkamah Session Kuala Terengganu menjatuhkan hukuman denda masing-masing RM50,000 dan RM30,000 jika gagal bayar denda, penjara 6 dan 3 bulan menanti. Hakim Muhammad Azhar Usman memberikan hukuman tersebut selepas pemilik syarikat Ari Syahiman Muhammad Zain 34 tahun dan pekerjanya Nurul Azwani Muhammad Razali 38 tahun menukar pengakuan kepada bersalah atas pertuduhan pilihan yang dibacakan ke atas mereka pada prosiding hari ini. Muhammad Azhar turut mengarahkan baki wang sebanyak RM30,949.94 di dalam akaun bank CIMB Islamic milik syarikat Nur Ilahi Skills Resources berserta 2 unit komputer yang dibeli menggunakan duit hasil tuntutan insentif penjana dilucut hakkan kepada Kerajaan Malaysia di bawah Seksyen 40-1 Akta SPRM 2009. Berdasarkan pertuduhan pilihan, kedua-dua tertuduh telah bersama-sama dengan curangnya menggunakan sebagai tulen borang pengesahan pekerja penjana kepada Perkeso Terengganu bagi menuntut insentif berjumlah RM5,300 yang mana kedua-dua mereka mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa dokumen tersebut adalah palsu pada 5 Julai 2021 di Perkeso Terengganu. Sebelum ini, kedua-dua tertuduh telah mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu bernilai keseluruhan RM126,100. Muhammad Azhar dalam penghakiman berharap hukuman yang diberikan dapat memberikan pengajaran serta kebaikan kepada kedua-dua tertuduh dan masyarakat. Sementara itu, di Johor Bahru, seorang penjawat awam didakwa atas 25 pertuduhan menerima suapan RM16,150. Bagaimanapun, juruteknologi makmal perubatan Jabatan Patologi Hospital Sultanah Aminah HSA, Saiful Amin Sabran, 52 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Lelaki berkenaan sebagai penjawat awam didakwa setuju menerima untuk dirinya keseluruhan sebanyak RM16,150 daripada 6 individu tanpa balasan yang mana tertuduh tahu ia ada kaitan dengan tugas rasminya. Perbuatan itu dilakukan di antara 17 Ogos 2019 hingga 19 Januari 2023. Semua wang antara RM500 hingga RM2,000 itu didakwa diterima melalui beberapa akaun milik 6 individu yang menjadi pengantara di 2 bank dekat 6 cawangan berbeza sekitar Johor Bahru, Kota Tinggi, Kulai dan Kluang. Saiful Amin didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kes ditetapkan untuk sebutan semula bagi serahan dokumen pada 21 April depan. Baik, selepas ini Asnaf jadi pembayar zakat.
Masih bersama Berita Al-Hijrah, kegembiraan empat sekeluarga bersia-sia di pantai Batu Buruk di Kuala Terengganu bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka dikuatiri lemas kira-kira 11.20 pagi tadi. Mangsa Zulkarnain Muhammad Zubir, 44 tahun, hilang selepas dihanyut ombak ketika berjalan di tepi pantai. Komandan Operasi Yusmizan Yusof berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 11.31 pagi daripada pihak hotel tempat mangsa bersama keluarga menginap. Susulan itu seramai 13 anggota termasuk pasukan penyelamat di air PPDA dengan kekuatan 5 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Terengganu dikejarkan ke lokasi kejadian pada jam 11.32 pagi. Keadaan ombak agak tinggi, saya anggarkan lebih kurang dalam 1 meter lebih. Dan dia punya kedalaman air dianggarkan dalam 1.4 meter lah. Ombak memang kuat sikit, ombak kuat, dan itu mungkin akan menyukarkan kerja-kerja pencarian kita lah. Okay, walau bagaimanapun kita akan teruskan membuat kerja-kerja pencarian sehingga mangsa dijumpai lah. Katanya usaha pencarian menggunakan teknik surface searching gagal menemukan mangsa dan pihaknya melakukan pencarian di sekitar 20 meter dari pantai. Sementara itu, menurut isteri mangsa Nora Elina Abdul Khalid, 44 tahun, dia bersama suami serta 2 anak perempuannya berusia 9 dan 11 tahun tiba di Kuala Terengganu Jumaat lepas untuk bercuti. Katanya mereka mengambil kesempatan meluangkan masa berkelah di tepi pantai Batu Buruk pagi tadi sebelum pulang ke Kuala Lumpur tengah hari esok. Bagaimanapun ketika asyik bermain pasir bersama anaknya, dia mendapati suaminya sudah tiada di kawasan sekitar pantai berkenaan. Namun tiba-tiba 2 orang melihat kelibat suaminya di dalam air sebelum melempar pelampung dan berenang untuk menyelamatkan mangsa. Bagaimanapun ombak dan arus terlalu kuat menyebabkan dia berpatah balik untuk mendapatkan bantuan daripada pihak hotel. Rakyat diminta mengurangkan aktiviti di luar rumah dan banyak minum air bagi mengelak strok haba. Ia selepas Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan 10 kawasan terutama di utara Semenanjung merekodkan suhu panas melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius sejak semalam dan dijangka berterusan selama beberapa hari. Tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Alostar Kedah mendapati rata-rata penduduk cakna dengan fenomena itu dan mengambil langkah perlu untuk mengelak dehidrasi. Dan ada juga yang mengehadkan aktiviti luar untuk anak-anak mereka. Outdoor tu petang-petang lah. Lepas pada pukul 5.30 baru saya pergi keluar. Main jugalah outdoor perlu kan. Tujuan berkurang juga. Macam ni asalnya rehat rumah je. Banyakkan benda yang kosong lah. Mandi confirm lah 3 kali insyaAllah. Pagi, tengah hari dan petang lah. Yang lain macam aktiviti outdoor memang kurang lah insyaAllah. Dalam pada itu, fenomena panas ini memberi limpahan rezeki buat peniaga air balang dan buah di pekarangan Stadium Darul Aman. Seorang peniaga, Jeffrey Man, berkata jualannya meningkat sekali ganda berbanding musim sebelum ini dan air balang jualannya terpaksa ditambah terutama pada waktu tengah hari. Kalau diikutkan pada musim kemarau lah, kita kata Kedah di kemarau, dan alhamdulillah lah jualan dia ada meningkat sikit lah kan daripada musim sebelumnya. Musim sebelumnya musim hujan, dia kurang sikit lah dia punya jualan dia kan. Daripada orang membeli itu tak ramai pada hujan, tapi jika dibandingkan dengan musim kemarau ni, orang membeli itu tak lalu ramai lah. Turut menerima tempias peniaga air kelapa Badrul Akmal Badrul Hisham yang memaklumkan jualannya melebihi 100 biji sehari. Kalau hujan baru tak sampai hati tu lah, boleh lah. Yang nak seronok tu kemarau ni, yang seronok. Dah satu lebih, tengok hari lah, tengok hari. Macam Mega ni. Mega dia dapat surut dia, dia tak tentu, tentu lah. Semalam, Met Malaysia memaklumkan 10 kawasan di seluruh negara merekodkan suhu panas tahap berjaga-jaga. 9 kawasan direkodkan di Semenanjung melibatkan Pulau Langkawi, Kota Star, Yan, Pendang, Pokok Sena, Sik, Baling di Kedah, Seberang Perai Utara di Pulau Pinang dan Kuala Kangsar Perak, manakala Sabah melibatkan daerah Beaufort. Met Malaysia juga memaklumkan negara kini berada pada fasa akhir monsun timur laut yang dijangka berterusan sehingga penghujung Mac 2024.
Bermula dari asnaf sehingga bergelar usahawan berjaya. Itu antara kejayaan yang dicapai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menerusi inisiatif pelbagai program bagi mengubah kehidupan golongan kurang berkemampuan melalui wang zakat. Lebih membanggakan daripada penerima, mereka kini menjadi pembayar zakat. Antara usaha yang dilakukan bagi pembangunan asnaf itu ialah program keusahawanan serta pengupayaan usahawan food truck dan kedai makan asnaf. Menurut usahawan MAWIP, rata-rata mereka bersyukur kerana MAWIP telah banyak membantu mereka dari mula sehingga berjaya menjadi usahawan. Ia melibatkan bantuan awal kewangan permulaan perniagaan serta kursus mengenai ilmu keusahawanan. Untuk permulaan dia berikan bantuan kewangan. Kemudian dia beri bimbingan khusus daripada segi kursus macam mana kita nak buat pengurusan perniagaan kita, pengurusan kewangan. Alhamdulillah banyak juga dia punya beza dan perkembangan perniagaan saya nampak okey lah. Terbaru, seramai 10 usahawan asnaf truk makanan telah menerima mobile truck menerusi Mobilepreneur MAWIP. Bagi penerima dengan adanya truk tersebut, ia lebih menyenangkan mereka dan sedikit sebanyak membantu mendapatkan pendapatan lumayan. Sepanjang 6 tahun tu sopa tu alhamdulillah sebab MAWIP banyak bantu kita dari segi keuangan, dari segi ilmu-ilmu perniagaan, kita pergi kursus-kursus yang dihantar, semua tu boleh kita dapatlah ubah sikit-sikit perniagaan kita. Alhamdulillah saya dapat lori MAWIP ni, dapatlah ringankan lagi sebab saya tak ada transport sebelum ni kan. Kut barang dari rumah pakai motor apa semua kan. Lori food truck ni dia memudahkan kami semua untuk peniaga tempat lain lah, macam boleh tukar-tukar hidangan, boleh tukar-tukar tempat. Terima kasih banyak-banyak dekat MAWIP dan orang yang penting untuk MAWIP ni, kalau boleh untuk akan datang bolehlah bagi peluang dekat orang lain pula. MAWIP yang ditubuhkan pada 1 Februari 1974 berusaha menyantuni golongan yang memerlukan meliputi pelbagai inisiatif yang disediakan. Dan bagi tahun ini, genap 50 tahun MAWIP kekal utuh dalam membantu asnaf dan kekal komited untuk mengeluarkan golongan tersebut keluar dari garis kemiskinan tegar. Selepas ini, tiada petanda Rafah akan selamat. Masih bersama Berita Al-Hijrah, Israel menolak rayuan negara pengantara Amerika Syarikat, Qatar dan Mesir untuk menangguhkan serangan ke atas Rafah. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu kononnya berkata gesaan negara asing agar pencerobohan ke atas Rafah dihentikan ibarat kekalahan buat Zionis. Keengganan Israel untuk menyelamatkan bandar Rafah dimaklumkan Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdul Rahman Al-Thani, di mana beliau berkata harapan untuk gencatan senjata semakin suram. Namun pihaknya bersama negara pengantara lain berikrar untuk berusaha keras bagi menghentikan perang di Rafah. This is the dilemma that we've been in, and unfortunately this has been misused by a lot of countries that in order to get a ceasefire, it's conditional to have the hostage deal. It shouldn't be conditional. What's conditional is the humanitarian catastrophe over there in Gaza. תמצית המדיניות שלנו לשחרור החטופים היא לחץ צבאי חזק ומשא ומתן מאוד תקיף. כך שחררנו עד עכשיו 112 חטופים, וכך נמשיך לפעול עד שנשחרר את כולם. Namun Netanyahu nekat dengan keputusannya untuk menyerang Rafah walaupun ada pembebasan tebusan Israel yang dipersetujui Hamas. Palestin kemudian mengancam untuk menggantung pembabitannya dalam rundingan gencatan senjata, melainkan bekalan bantuan dibawa ke utara semenanjung Gaza. Pihak berkuasa Palestin mendakwa negara yang terlibat dalam rundingan dengan Israel tidak serius dalam memberi tekanan kepada negara haram itu untuk melindungi orang awam serta membenarkan kemasukan bantuan ke Gaza. Hospital kedua terbesar di Gaza disahkan tidak lagi beroperasi sepenuhnya. Hospital Nasir yang menjadi nadi utama bagi penjagaan kesihatan di selatan wilayah berkenaan berada di bawah kepungan Israel sejak seminggu lalu.
sehingga menyebabkan operasinya terjejas teruk. Ketika berita ini ditulis, hanya terdapat 4 kaki tangan perubatan yang sedang menjaga pesakit. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut mengesahkan bahawa pasukannya tidak dibenarkan masuk ke hospital untuk menilai keadaan pesakit serta memberi keperluan perubatan. WHO berkata ketika ini terdapat kira-kira 200 pesakit di hospital terbabit dengan 20 daripadanya perlu dirujuk ke hospital lain. Israel sebelum ini mendakwa bahawa baki tebusan Israel ditempatkan di Hospital An-Nasir. Semalam tular di laman X, tentera Israel membawa masuk bekalan minuman ke hospital terbabit susulan dakwaan Zionis bahawa hospital dijadikan sebagai markas utama Hamas. Namun, Hamas menafikannya. Terbaru Israel dilapor menyasarkan serangan di tingkat 3 Hospital Al-Amal di Han Yunis. Perkembangan itu dikongsikan Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, namun tiada perincian lanjut diberikan. Pengusiran besar-besaran rakyat Gaza ke Semenanjung Sinai sebagaimana rancangan Israel sebelum ini satu tindakan yang tidak boleh diterima. Itu tegas Menteri Luar Mesir Sameh Shukri yang melihat pengusiran berkenaan jelas melanggar undang-undang antarabangsa selain mengancam keselamatan negaranya. Memetik laporan Daily News Egypt, Sameh Shukri menegaskan bahawa negara terlibat perlu lebih serius menghalang pemindahan besar-besaran rakyat Gaza serta menghentikan pencerobohan Israel ke atas Rafah. Mesir dalam pada itu mengulangi pendiriannya untuk tidak menerima pelarian Palestin namun bersedia menyantuni mereka atas dasar kemanusiaan. Mesir dilapor membina kawasan bertembok setinggi 7 meter dan seluas 21 km persegi yang didakwa sebagai persediaan menerima pelarian Palestin. Bagaimanapun ia dinafikan Mesir dengan menyatakan bahawa ia sebahagian daripada inisiatif untuk menaik taraf infrastruktur di sempadan yang tiada kaitan dengan pelarian Palestin. Sementara itu, Gubernur Sinai Utara Muhammad Shusha berkata pembinaan itu adalah projek pihak tentera untuk zon logistik bagi menerima penghantaran bantuan ke Gaza. Mesir sudah berulang kali memberi amaran mengenai pencerobohan pelarian Palestin memasuki Sinai jika Israel menyerang Rafah. Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi berkata jika itu berlaku ia boleh menjejaskan perjanjian damai yang ditandatangani Mesir dengan Israel pada 1979. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Zamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, rebutkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka.